Kita mulakan ulasan ini dengan sedikit pop quiz. Yang mana satu S23 Ultra dan mana satu S22 Ultra? Yang belah kiri ke atau yang belah kanan? Dah buat pilihan? Jika anda katakan yang sebelah kanan ini ialah S23 Ultra, anda salah pasal ini S23 Ultra. Jadi saya buat benda ni pasal memang sekilas pandang adalah amat sukar untuk membezakan model baharu dengan model yang lama. Tetapi apa yang saya boleh katakan di awal ulasan ini ialah walaupun perubahan luar tak begitu ketara, di dalam ianya adalah amat ketara. Seperti biasa, sebelum saya teruskan sebab-sebab kenapa saya katakan tadi, spesifikasi untuk S23 Ultra di Malaysia adalah seperti di skrin anda sekarang. Dalam ulasan ini saya akan cakap tentang benda yang saya suka, benda yang saya rasakan sederhana dan benda yang saya tak suka langsung. Jadi kita mulakan dengan good news dulu, berita baik. Skrin 6.8 inci, 120Hz, LTPO, HDR10+, dan ada sokongan S Pen. Pendek kata, ini skrin yang sama macam last year, even dia punya keterangan masih lagi 1750 nits. Tetapi bila anda guna skrin Samsung, orang kata dah terbaik, apa lagi nak tambah. Technically, ini bukan negatif, tapi mereka yang cari peranti dengan skrin yang cantik, inilah skrin yang anda cari-cari selama ini. Seterusnya saya suka ialah Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jadi Samsung mengatakan pada versi ini mereka melakukan beberapa penambahbaikan dan setahu kami mereka hanya menambah kelajuan pada teras utama Cortex X3 dan juga GPU yang sedikit lebih pantas. Kalau anda ingat dekat Malaysia sekarang yang satu-satunya perhati dengan Snapdragon 8 Gen 2 ialah ECU 11 5G tempoh hari, dan penanda aras yang kami lakukan anda boleh lihat skornya sekarang. Memang skor dia sedikit lebih rendah dengan ECU 11, tapi apa yang saya sedari tentang peranti ini ialah walaupun dari segi markah penanda aras tak setanding dengan ECU 11 dan di bawah dengan iPhone 14 Pro Max, prestasi dan pengalaman penggunaannya adalah amat baik dan lebih bagus nak bandingkan dengan apa yang saya alami pada X90 dengan Dimensity 9200 dan juga pada ECU 11. Saya katakan begini pasal satu ialah pemanasan tak ada. Tahun demi tahun kita tahu chip mercu Snapdragon main game kejap panas, ambil gambar sikit panas. Pada S23 Ultra, saya main COD Mobile tetapan paling tinggi dengan texture pack yang tinggi. Saya main multiplayer untuk 4 ke 5 round, peranti tak panas langsung. Dan menurut Samsung, mereka menambahkan saiz kebuk penyejuk pada S23 Ultra 2.5 kali ganda nak banding dengan model tahun lalu. Dan nampaknya isu turun-temurun peranti Samsung di mana orang kata cepat panas, lepas tu ada throttling tak berlaku lagi. Dan paling penting sekali, chip ini dipadankan dengan memori LPDDR5X yang paling laju dan memori UFS 4.0. Dan selalunya orang tak sentuh benda ini, tapi saya perlu sentuh tahun ini pasal memang signifikan bezanya. Saya boleh install app, saya tekan install, dalam masa 1 saat dah install. Dan kalau nak launching game, tekan dah launch. Ini adalah benda yang saya tak nampak sebelum ini. Pada X90 yang saya ulas dengan Fahim tempoh hari pun, walaupun UFS 4.0, masa yang diambil lebih lambat. Jadi ini adalah peranti Android yang paling laju dari segi pemasangan aplikasi dan pelancaran aplikasi yang kami lihat setakat ini. Pujian juga diberikan pada sistem kamera zoom tahun ini, masih lagi 100 kali ganda. Tetapi 100 kali ganda pun bila saya pergi dan saya cari target, saya ambil gambar, viewfinder stable, tak bergoyang langsung. Saya tak jumpa prestasi sebaik ini pada peranti lain, malahan last year pun saya tak jumpa prestasi yang sama. Bagi mereka yang suka ambil gambar jauh, komplain gambar goyang-goyang, tak ada dekat sini. Dan bonus dia ialah, saya rasakan secara peribadi, zoom gambar sehingga 30 kali ganda sekalipun masih lagi senonoh boleh digunakan. Sekali lagi, tak jumpa pada peranti lain. Jadi dari segi zoom, the best. Seterusnya ialah kamera 200 megapiksel untuk lensa sudut lebar. Saya pada awalnya bila dia cakap 200 megapiksel, apa bezanya dengan 108 kan? Pasal kita tahu tahun demi tahun kita diberitahu bahawa megapiksel bukan segalanya, tapi tahun ini saya boleh lihat apa yang mereka lakukan. Diorang tak gunakan sensor 1 inch macam dilakukan oleh Vivo misalnya dan juga Xiaomi. Tetapi saya sedari pada waktu malam, satu isu yang sering kita lihat pada mood malam ialah blooming. Jadi kalau ambil waktu malam rasa macam tak realistik pasal mata kita tak lihat blooming macam lensa kamera. Dan anda boleh lihat dekat skrin anda sekarang,
perbezaan antara gambar yang guna kamera tahun lalu dengan kamera tahun ni, dekat lampu neon tu anda boleh nampak looming dia adalah lebih kurang dan juga paling penting sekali warna lebih tepat. Waktu malam sekarang gambar punya noise berkurangan, lebih-lebih lagi dalam mode portrait yang sekarang boleh membezakan latar belakang dan juga objek dengan lebih baik. Pendek kata, 200 megapiksel mungkin nampak macam sedikit gimmicky, tapi dalam implementasi dilakukan pada S23 Ultra tahun ini, ianya sangat bagus. Seterusnya lah bateri 5000 mAh, memang tak ada beza dengan last year, tetapi ketahanan tahun ini memang wow, menakjubkan. Menakjubkan pasal dalam penggunaan yang sederhana berat, saya boleh dapat SOT purata 8 ke 9 jam. Tahun lalu kalau saya lakukan perkara yang sama, kalau saya dapat 7 jam tu dah anggap sebagai satu keajaiban. Dan kalau anda nak tahu, saya punya purata juga dalam masa 2 minggu penggunaan, bateri boleh bertahan sehingga 22 ke 23 jam. Jadi bagi mereka yang tak suka nak charge telefon dengan kerap, ini adalah peranti yang akan membuatkan anda selesa. Dah tak ada lagi ketakutan ia akan mati pada bila masa. Dan terakhir yang best ialah perisian. Perisian One UI 5.1. Orang jarang puji software untuk Samsung. Tapi saya nak puji 5.1 pasal walaupun dari segi rekaan tak ada benda yang menakjubkan, masih lagi sama dengan One UI 5.0 yang dah digunakan pada S22 Ultra, pada Z Fold 4, pada Flip 4. Tapi penambahan yang diberikan ialah cukup signifikan kerana orang kata added value. Banyak ciri-ciri yang saya puji pada iOS 16, macam lock screen customization yang lebih mantap. Kemudian nak keluarkan, kalau kita pergi kat gallery, ada gambar dengan instan kat dalam tu. Saya tekan lama sikit, saya boleh extract latar belakang dengan objek. Kemudian dia punya default keyboard, kalau saya tekan dia punya spacebar, tekan lama-lama terus jadi trackpad. Jadi banyak benda-benda yang ada pada One UI 5.1 ini dipinjam pada iOS 16. Memang orang kata apa ni tiruan, tapi kalau anda baca artikel saya dekat Aman, saya cakap tahun lalu iOS 16 sebenarnya banyak meminjam pada Android. Jadi saya adalah adil untuk One UI 5.1 untuk pinjam banyak ciri yang selama ini eksklusif pada iOS untuk sistem operasi mereka. Sekarang kita pergi kepada benda yang sederhana, iaitu rekaan. Memang tubuh lebih berkotak, lagi selesa, lensa yang lebih besar, nampak lebih mantap, lebih seimbang. Tetapi saya tahu orang yang beli telefon baru every year nak nampak berbeza. Senang cakap, hey aku beli model baru. Saya gunakan telefon ni 2 minggu, saya bawa pergi rumah adik-beradik saya semua. Diorang tak perasan pun ini S22 Ultra. Sampai kat penghujung tanya, abang ada S22 Ultra kan? Mana kan? Tak dapat ke? Saya tunjuk. Diorang pun susah nak bezakan. Jadi itu sebab saya lakukan ujian kat awal tadi. Jadi bagi mereka yang nak tengok perubahan yang ketara dari tahun ke tahun, rekaan yang diketar semula dengan perubahan yang tidak begitu signifikan ini pasti mengecewakan. Tadi saya puji 200 megapiksel, gambar cantik, waktu malam yang best, tetapi lensa yang lain, telefoto 3 kali masih lagi 10 megapiksel, telefoto 10 kali pun masih lagi 10 megapiksel, dan ultra lebar 12 megapiksel tu masih lagi sama macam last year. Same thing. Beza hanya berbeza pada saiz lensa dan juga kabel 200 megapiksel yang saya cakap di awal tadi. Jadi prestasi dan isu tahun lalu masih berulang. Apakah itu? Satu ialah kalau saya pergi daripada wide angle kepada ultra wide angle, warna terus berubah. Jadi saya tak suka benda ni pasal kalau kita ambil daripada satu lens, wow cantik lah, cantik dalam kita punya hati kan. Tukar kepada ultra wide angle, snap gambar, warna lain. Jadi tak best. Saya dah try X90, Vivo X90 tempoh hari, benda ni tak berlaku. Kalau X90 boleh buat, Vivo boleh buat, apa alasan Samsung kan? Dan satu lagi, kalau anda ingat last year orang komplain pasal shutter lag masih lagi ada dan tak dapat diselesaikan. Dan kita tiba pula kepada segmen apa yang tak best, dan kita mulakan dengan pengecasan yang masih lagi sekadar 45 watt tahun 2023. Kalau saya charge daripada 0 ke 100 menggunakan pengecas 45 watt, masa diambil ialah 75 minit. Kalau guna pengecas 25 watt, 80 minit. Jadi saya rasa bekas sebuah peranti mercu nak bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Oppo. Baru-baru ni kita tengok Realme GT Neo 5 boleh 240 watt. Samsung peranti yang harga lebih mahal 45 watt. Tak bagi pengecas lagi tu, anda kena beli secara bersaingan. Jadi kalau sekali lagi saya gunakan Poco X5 Pro sebagai kayu pengukur, X5 Pro bateri 5000 mAh boleh bagi pengecas 67 watt, boleh charge 1 hour. Saya rasa tahun depan harus ada usaha lebih untuk memberikan pengecas lebih pantas pasal untuk tahun 2023
45 watt sudah tak boleh dianggap sebagai pengecasan pantas lagi. Dan akhir sekali yang mengecewakan ialah harga. Bayangkan harga bermula RM5,699 untuk 12.256, kemudian naik ke RM7,199 untuk 12 1TB. Harga yang hampir setanding dan sama dengan sebuah Z Fold 4 dan juga iPhone 14 Pro Max. Kita dah boleh agak harga nak naik, cuma saya berharap bagi sebuah peranti yang harga naik, patutnya perubahan yang dilakukan adalah lebih signifikan dari segi luaran dan isu-isu yang tahun lalu tidak berbangkit. Sungguh pun begitu, saya merasakan bahawa S23 Ultra ialah peranti yang terbaik ditawarkan oleh Samsung sekarang, all things considered, pasal bateri tahan lama, kamera 200MP dia bukan gimmick, rekaan yang lebih sedap dan paling penting sekali ialah perisian yang sekarang yang lebih mantap dan lebih sedap digunakan. Jadi kalau anda rasa nak jimat duit, saya rasakan S23 Ultra masih lagi okey. Pasal anda kalau nak gunakan ciri-ciri perisian tadi, One UI 5.1 akan hadir akhirnya kepada S23 Ultra. Tapi jika anda mahukan the best of the best pada Samsung sekarang, inilah satu-satunya pilihan anda, Samsung Galaxy S23 Ultra. Baiklah, saya Hafiz Sarudin. Macam biasa, jika suka like, jika mahukan ulasan bertulis, saya dah tulis kat Aman sekarang, boleh pergi. Dan jumpa anda di waktu dan hari yang seterusnya. Bye-bye.